Adakah anda tim duit tunai ataupun e-tunai? Boleh ramai-ramai komen di ruangan komen kita di Facebook Live. Kita nak tanya juga, nak tahu kan, seperti mana yang kita dapat saksikan di bingkisan tadi ataupun laporan tadi. Dia mengikut kepada mungkin peringkat umur ataupun peringkat pendedahan anda terhadap bagaimana kemudahan sama ada cash ataupun e-tunai. Dulu kita pernah dengar orang kata cash is king. Tapi saya rasa sekarang ni dia tak boleh jadi king sangat. Yang ni adalah king. Telefon bimbit kita ni ibarat kehidupan kita. Semuanya kita simpan dalam ni. Okey, berbalik kepada topik kita, duit kertas atau e-tunai. Itu yang akan kita perhalusi, risiko mahupun pros and cons ataupun kelebihan mahupun kekurangan anda menggunakan duit tunai mahupun e-tunai dengan bergerak kepada teknologi yang menderu laju. Pastinya ini adalah satu cabaran bagi kita. Bersama dengan perunding kewangan Dr. Adam Zubair. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Doktor, ini topik yang agak hangat Doktor diperkatakan sebab mereka sekarang ini mungkin menjadi persoalannya adakah Malaysia bersedia untuk menjadi cashless society, kan? Adakah kita ni bersedia untuk menjadi masyarakat tanpa tunai, bergerak kepada contohnya negara-negara seperti Finland, Sweden yang dah lama ribuan tahun mereka sebenarnya dah bergerak kepada arah itu, dan kabarnya hanya 10% je rakyat mereka yang tak menggunakan e-tunai. Jadi macam mana Malaysia keadaannya, kecaknaan kita dan bersedia atau tidak itu sebagai permulaan ini, mungkin doktor nak kongsikan? Baik, terima kasih di atas soalan yang diberikan. Bagi saya, negara Malaysia, kalau tanya saya sendiri, saya memang tim e-tunai. So saya kalau ikut ranking, saya memang lagi suka menggunakan e-wallet ataupun e-tunai. Sebab satu, masalah dengan kita guna cash ni, kadang-kadang kita kena sentiasa withdraw. Yes, ada betul. berlaku satu ketika di mana kita nak bayar sesuatu benda tapi duit cash tak ada dalam dompet. Kan? So kita tak boleh, kita terpaksa pergi mencari ATM untuk membayar sesuatu benda tersebut. So sekarang ni semuanya kita hidup pada zaman era digital, digital transformasi. Maksudnya semua benda menggunakan phone kita. Sekarang ni cash is no longer king tapi phone. Betul. This is king right now. King. Kemana saja kita pergi mesti ada phone. Kan, takkan tertinggal. Kadang-kadang dompet ni kadang-kadang kita tertinggal lah, alamat tertinggal kat atas meja dan sebagainya. So bagi saya, kalau tanya saya, memang saya suka kan di mana kita boleh hidup dalam zaman cashless society seperti apa yang berlaku di negara-negara maju seperti di luar negara. So, contohnya macam di negara China misalnya, mereka tak menggunakan cash langsung. Walaupun kita sebagai turis yang pergi ke negara China, kita memang kena install aplikasi mereka untuk berjual beli ataupun untuk buat apa-apa, mestilah menggunakan app yang mereka sediakan di sana. So tetapi kita di Malaysia ni kita tak boleh nak hidup semata-mata menggunakan tunai semata-mata. Sebab apa? Sebab ada juga kedai-kedai kecil-kecil yang mana mereka tak accept e-tunai ataupun kredit kad, debit kad dan sebagainya. So apa yang saya buat, saya akan ada cash dekat dalam standby dalam dompet saya. Adalah beberapa 100 atau 200 ringgit, tak banyak. Tapi saya memang my first choice sentiasa e-tunai, kemudian menggunakan rata-rata sememangnya e-tunai sekarang ni sebab ianya sangat mudah, time consuming pun ia juga bila kita kuranglah pergi ke bank nak keluar dan sebagainya tu, dan juga keselamatan sebab kes-kes seperti ragut dan sebagainya. Tapi tidak lupa juga kes yang melibatkan digital. Tapi kita akan sentuh. Cuma sekarang ni kita ada duit cash hanyalah untuk mungkin beri sedekah kepada mereka yang minta, beli-beli tepi jalan ataupun kedai-kedai pun sekarang sangat maju kedai jual char kway teow contohnya sekarang ni pun dah guna semuanya pengimbas QR code. Tak lagi mereka menggunakan cash dan sebagainya. Kepentingan duit kertas ataupun duit tunai itu sendiri tidak lagi dilihat seperti dahulu kala. Bagaimana kalau kita nak klasifikasikan, adakah ianya bergerak pada peringkat umur? Contohnya mereka yang milenial, mereka yang zaman-zaman sekarang ni memang confirm e-tunai, tapi mereka yang mungkin pada peringkat warga emas, mereka yang sukar untuk menerima perubahan, mungkin telefon bimbit pun sukar untuk digunakan, ada persepsi yang berbeza. Ya, sebab tu saya rasa macam Malaysia ni, kalau kita ikut peringkat umur, rata-rata contohnya orang yang berumur misalnya, mereka macam nenek saya sendiri, nenek saya tidak mempunyai smartphone. Kan? So bagaimana nak menggunakan e-tunai sedangkan smartphone pun tidak ada. Sebab tu saya rasa pentingnya kita hidup dalam society ataupun di mana kita harus menggunakan kedua-duanya sekali. Ada yang e-tunai dan ada juga cash. Nak cakap Malaysia ni boleh jadi 100% e-tunai semata-mata, bagi saya agak lama sedikit sebab kita kena educate, kita kena beri pendedahan kepada mereka yang mungkin dah berumur misalnya untuk membiasakan mereka menggunakan e-tunai.
funny enough, Anim ada sebut tadi millennials kan lebih prefer menggunakan e-tunai. Tapi saya ada juga kawan-kawan saya yang millennial juga, yang muda, yang masih lagi menggunakan tunai. Seperti saya, seperti saya sendiri, saya sangat orangnya duit tunai. Kadang-kadang mak pun pelik, kenapa lah penat nak pergi transfer back in dan sebagainya. Saya orang dia nak kata klasik tak klasik sangat, tapi ada sedikit keraguan apabila peranti ini hanya sangat-sangat mudah untuk digodam. Lebih-lebih lagi, 1 daripada 3 rakyat kita, saya rasa tak ada antivirus dalam peranti mereka, kan, untuk menyelamatkan semua data peribadi dan sebagainya. Alang-alang kita menyentuh tentang perkara ini, antara kelemahan yang tidak dapat dinafikan jika kita menggunakan e-tunai adalah semudah untuk digodam. Data peribadi terdedah dengan risiko-risiko tersebut. Setuju, Doktor? Ya, saya setuju. Tapi macam saya sendiri, saya dah menggunakan e-tunai ini. Saya dulu pada tahun 2017 saya tinggal di UK. UK. Dan saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017 ketika mana saya diperkenalkan dengan e-tunai. Ketika itulah, dan pada tahun 2017 ni bagaimana mereka memperkenalkan e-tunai kepada rakyat Malaysia adalah mereka memberi banyak bonus dan gula-gula dan voucher dan sebagainya. So saya terperangkaplah in a way macam macam best dapat kan. Reward, dapat cashback kan? Dapat cashback. Kadang-kadang harga sesuatu air tu biasanya harga RM10, kita dapat beli dengan RM2. Ya, betul. So tak masuk akal untuk saya menggunakan cash. Sedangkan kalau saya menggunakan peranti saya ataupun smartphone saya dengan menggunakan e-tunai dapat harga RM2. Macam tak logik kan? Sebab tu saya download juga dan saya biasakan bagaimana nak menggunakan apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam e-tunai. Sebab sekarang ni e-tunai ada macam-macam jenis. Betul. Tetapi yang dah berdaftar lebih 40 syarikat kan? Lebih 40 syarikat. Tetapi kalau saya nak sarankan kepada anda semua, saya sendiri hadkan kepada 2 e-tunai saja. Ya, itu saya setuju. Disiplin untuk penggunaan aplikasi yang mana melibatkan e-tunai. Kalau kita guna 10 ataupun 15, duit kita akan berada di mana-mana. Umpama kita mempunyai 15 dompet. Kan? Kita pun tak tahu mana satu duit, dompet mana yang ada duit kan. So apa yang saya buat, saya hadkan kepada 2 saja. 1 dan 2. That's it. Dan saya biasa menggunakan e-tunai ini, saya tahu semua benefit-benefit, apa kegunaan dan sebagainya, dan saya tahu macam mana nak menyelamatkan e-tunai saya ini dari segi security-nya, verification-nya, nombor telefon tag dan sebagainya. So itu apa yang saya buat supaya saya mempunyai keyakinan menggunakan e-tunai tersebut dan tak adalah nauzubillah lah digodam oleh orang-orang lain apabila mereka menggunakan phone saya. Ya, dan satu mungkin sekarang ni dah ditambah baik dari segi two authentication. Betul. Dan juga securekan password anda dan sebagainya, bukan lagi macam dulu mungkin dah ditambah baik dari segi keselamatan dan sebagainya. Cuma kita harus cakna dengan keadaan yang possibility boleh berlaku. Betul. Baru-baru ni ada satu kes yang dikatakan nak PRU ni. Ada pula scammer yang mengatakan kalau anda klik di link daripada pesanan ringkas, anda boleh dapat RM500 tunai dalam e-wallet. Itu adalah trend terkini bagi scammer-scammer di luar sana untuk menjerat anda sebagai mangsa lah kan. Kalau seorang dapat RM500, mungkin anda klik situ, habis semua data peribadi anda. Itu yang kita khawatir. Betul. Keselamatan itu bagaimana untuk dipertingkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia untuk mengelakkan diri daripada terjerat daripada situasi itu? Kita kena membezakan. So macam saya pun baca berita di mana dapat RM500 klik dan hilang duit dalam bank dan sebagainya. Tapi benda ni kita kena bezakan sebab benda ni tak ada kaitan dengan e-tunai kita. Sebab benda ni adalah link. Apa-apa link, phishing scam dan juga phishing link yang diberi oleh sesiapa. Benda ni boleh jadi daripada LHDN ataupun daripada e-wallet, daripada bank sendiri dan sebagainya. So rakyat Malaysia kena cakna, kena tahu di mana, bagaimana scammer-scammer ini nak scam orang-orang lain, terutamanya dari segi kewangan. Supaya kita boleh melindungi diri kita. Bukan sahaja dengan e-wallet. Kadang-kadang e-wallet itu salah satu trend sekarang ini bersempena dengan PRU yang akan datang. Tetapi benda ini akan berlaku. Betul. Keep on happening. Dan kita kena tahu tidak ada cara mudah untuk mendapatkan duit. Betul. Too good to be true tu macam nampak kat situ ada sedikit pancingan. Benda ni sejak berzaman-zaman lagi. Too good to be true, rata-ratanya memang scam. Memang akan scam. Siapa yang nak bagi RM500 free? Click on the link kan. Benda ni memang kita kena cakna. Sebab itu saya memang nasihatkan, kalau kita nak menggunakan e-tunai, kita hadkan penggunaan kepada 1 ataupun 2, 3 maksimum. Dan betul-betul fahami kegunaan. Betul-betul fahami apa ganjaran yang kita dapat. Sebab
kebanyakan e-tunai ini memang memberikan ganjaran. Betul. Tetapi tidak setinggi RM500. Ya. Belum pernah lagi lah saya dapat RM500 free kan. Paling-paling cashback kita RM1, RM2. Tapi itu pun sangat memberikan keterujaan kan. Betul. Kadang-kadang kegairahan dan juga keterujaan kita untuk tekan link ni dah jadi satu habit tau. Dia jadi macam seronok je tekan link. Yes. Itu yang anda perlu pesan kepada terutama sekali ibu-ibu, ayah-ayah kita di rumah kan. Jangan mudah untuk tekan mana-mana link yang dapat daripada pesanan ringkas. Okey, sedikitlah tu kita selingan untuk case scam dan sebagainya. Sebab kita bawakan topik yang bergerak kepada teknologi yang menderu laju ni. Jadi kegairahan itu tidak dapat dielak dengan perkara-perkara yang kecil kadang-kadang. Okey, bercerita tentang duit tunai ataupun e-tunai ini menjadi pilihan mereka di luar sana. Saya ada baca satu kajian yang di mana kalau kita nak bergerak kepada cashless society, 100% Malaysia ni tanpa tunai, makan masa dalam 20-30 tahun juga sesebuah negara itu untuk pergi kepada cashless society. Jadi kalau kita baru bermula ini, adakah possibility untuk Malaysia bergerak kepada 100% cashless? Bagaimana pendapat doktor sendiri? Saya yakin satu hari nanti Malaysia akan menjadi satu cashless society. Sebagaimana kita dulu menggunakan duit shilling. Bagaimana kita beralih daripada duit shilling menjadi duit kertas misalnya. Ataupun sebelum duit shilling itu kita menggunakan gangsa, emas dan sebagainya sebagai pertukaran. Sebagai mata wang kita. Sistem barter, logam dulu kala kan? Betul. So ini adalah peredaran zaman. Dan kalau kita tengok sekarang ni ramai orang-orang muda di Malaysia. Mereka dah membiasakan dengan teknologi-teknologi yang ada. Social media sekarang ni pun dah berluasa. Ada macam-macam. Dulu ada satu dua saja. Sekarang ni ada berbelas-belas social media yang lain. So saya pun dah tak boleh nak catch up in terms of teknologi, peredaran teknologi ini. Begitu juga dengan cashless society. So saya yakin satu hari nanti memang akan ada, kita akan sampai ke zaman di mana anak-anak ataupun cucu-cucu cicit-cicit kita tak kenal pun apa itu duit kertas ataupun apa itu duit siling. Mungkin duit kertas ini menjadi satu bahan koleksi yang mereka simpan dalam album. Jadi macam stamp jadi macam stamp, betul. Macam stamp dulu kan. Bahan klasik yang diletakkan kan, bahan antik yang diletakkan dalam album saja. Tak mustahil kita akan bergerak pada keadaan situasi itu. Okey, jadi kumpulan duit yang banyak-banyak sekarang ni, mana tahu itu akan menjadi koleksi anda satu hari nanti. Satu pelaburan. Satu pelaburan kan. Sekarang siapa yang nak cari barang antik, mereka sanggup melaburkan wang yang tinggi. Jadi kita nak kongsikan komen daripada rakan kita di Facebook. Sama-sama kita bacakan. Ini sedikit luahan mereka lah. Haziq Raji katanya, kelebihan ada, keburukan. Kalau e-tunai bagi saya kelebihan menyenangkan, memudahkan. Yang keburukan memanglah senang. Tahu-tahu duit dah tak ada, tak sedar. Beza kalau cash kita akan berjimat, tahu keluaran duit macam mana, kan mohon pencerahan. Jadi mungkin soalannya di sini adalah untuk kita berjimat. Tidak dapat dinafikan. Jika kita menggunakan platform e-tunai ini, bila dengan satu klik sahaja, memang mudah untuk kita berbelanja, meningkatkan risiko perbelanjaan. Betul. Satu lagi kita nak kongsikan dari Bob Gadik, MHI TV3, di kampung-kampung ada line internet untuk buat e-tunai ke? Tidak semua orang mampu miliki handset. Okey, dah lama saya tak nampak ejaan handset macam ni. Dari segi keselamatan akaun bank, bagaimana pula? Okey, nanti kita mohon sedikit pencerahan keselamatan bank. Milo Kosong katanya, lagi risau kena scam kat kedai. Harga papar lain bila nak bayar e-tunai. Susah nak cancel lah, apalah. Ini boleh buat pengguna rugi. Okey, betul juga. Kadang-kadang kita rasakan macam semuanya mudah. Tapi bila dikongsikan luahan hati ini, nampak ada sedikit kelompongan lah. Macam contohnya, dah tak dapat nak tarik balik duit tu sebab ianya melalui transaksi e-tunai. Mungkin itu adalah sedikit-sedikit yang perlu diperhalusi sedikit, Doktor? So, berbalik kepada soalan internet tu, memang betul. Sebab tu saya masih ada lagi cash. Saya masih lagi pegang tunai. Sebab kadang-kadang kalau kita masuk dekat mana-mana shopping mall misalnya, walaupun shopping mall tersebut besar dan ada internet yang bagus, tetapi kalau kita dekat basement misalnya, kat bawah tanah, memang tak ada internet. Dan tak ada internet, aduh sudah kan. Sebab tu saya punya go to sentiasa e-tunai. Yang kedua, saya akan guna credit card. Kalau tak boleh credit card atau debit card, saya akan guna tunai. So itu step by step lah. Itu untuk internet. Kalau untuk menjawab persoalan di mana kalau kita dah terbayar yang salah dan sebagainya, itu macam umpama kita macam bayar tunai pun sama juga. Kadang-kadang kita bayar tunai, penjual memberi baki yang salah. Kalau kita masukkan dalam dompet dan kita tak ambil cakna tentang berapa banyak duit yang kita dapat, begitu juga kita akan hilang duit tersebut. Betul. Tetapi dari segi nak membayar menggunakan e-tunai ini, saya biasanya akan tengok dulu betul ke tidak. Contohnya penjual cakap RM26.30. Saya akan type RM26.30. Betul RM26.30? Baru saya confirm. And then letak kod, kita punya password, lepas tu dah approve. So
bagi saya tanggungjawab kita untuk ambil cakna apabila kita nak membayar sesuatu benda tersebut. Betul. Kita tak boleh nak cakap sebab dia tersalah. Kadang-kadang benda itu kita yang salah, kita yang salah type dan sebagainya. So kita kena double check. Kadang-kadang kita perlu sentuh tentang etika penggunaan aplikasi e-tunai. Kita harus fahami betul-betul bagaimana sebenarnya ini bekerja, kan? E-tunai ini bekerja. Kalau kita faham dan kita tahu disiplinkan diri kita, sebab berjimat ni bukan masalah duit tunai ataupun e-tunai, dia masalah etika perbelanjaan kita sendiri, kan? Gaya perbelanjaan anda sendiri. Okey, mungkin daripada pencerahan doktor tadi timbul pula satu persoalan, macam kadang-kadang kita ni nak menggunakan duit tunai dan juga dulu duit simpan bawah bantal. Allah. Kan dulu kes-kes kan duit dulu. Simpan bawah bantal, simpan dalam laci dan sebagainya. Itu adalah antara bagaimana untuk kita asingkan ni duit belanja anak sekolah, ni duit untuk duit pasar minggu ni dan sebagainya. Kalau e-tunai ni ada tak cara ataupun tips yang bagaimana kita nak asingkan ini duit perbelanjaan sekolah, ini duit perbelanjaan rumah, bagaimana doktor sendiri menguruskan kewangan dari sudut itu? Itu soalan yang sangat-sangat menarik. Saya menggunakan e-tunai ni sebagai satu medium untuk membayar sesuatu benda. Saya tak letak duit saya berkepuk-kepuk di dalam e-tunai. Sebab macam Anim, saya pun waspada juga dengan duit saya dalam e-tunai. Sebab kita tak tahu, mungkin duit kita boleh diambil. So apa yang saya buat, saya hanya limitkan e-tunai saya RM20 saja. Kalau dia jatuh bawah RM20, akan auto top up tambah lagi RM20. So maksimum e-tunai saya hanya RM40 sahaja dalam satu-satu e-tunai. Okay. Sebab kesenangan untuk kita top up duit di dalam e-tunai tersebut tak memerlukan saya meletakkan duit berkepuk-kepuk sebagaimana kita dulu menggunakan dompet, kita kena withdraw mungkin RM500 letak dalam dompet supaya kita ada duit untuk kita bayar sesuatu benda tersebut. So saya hanya menggunakan e-tunai ni sebagai medium. Kenapa saya cakap saya gunakan dia sebagai medium? Sebab menggunakan e-tunai ni kita dapat collect points. Betul. Kita dapat macam-macam vouchers, kita dapat macam-macam rewards. Saya dapat cashback hampir like RM50 ke RM100 setiap bulan hanya menggunakan e-tunai saja. Sebab keaktifan menggunakan e-tunai. Betul. Kan? So itu menunjukkan saya untung. Walaupun saya menggunakan e-tunai, saya dapat ekstra duit, tambahan duit, pendapatan tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan soal bagaimana nak menguruskan duit ni, saya menguruskan duit ketika mana gaji saya masuk, saya terus asingkan dalam bank-bank tertentu. Saya menggunakan 3 bank sistem di mana saya ada bank keperluan, bank kemahuan dan bank simpanan. Bank keperluan ini sahaja yang saya gunakan untuk top up e-tunai saya. Saya tak usik pun bank kemahuan ataupun bank simpanan. Ya, itu dia kan disiplin. Okey, baiklah, secara ringkasnya bagaimana untuk kita fahami yang sistem e-tunai ini memang bersedia dari sudut penyelenggaraan, dari sudut sememangnya bersedia untuk digunakan oleh masyarakat di luar sana. Komen daripada doktor sendiri melihat kepada lebih 40 jenis syarikat untuk e-tunai ini telah pun dikenal pasti oleh bank negara. Jadi adakah mereka betul-betul bersedia untuk memberikan yang terbaik servisnya kepada masyarakat di luar sana? Saya suka peribahasa Melayu. Kita akhiri dengan peribahasa Melayu. Boleh. Itu cantik tu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. So apa yang saya sendiri buat ketika saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017 dan membiasakan menggunakan e-wallet ini, awal-awal memang saya tak suka. Benda ni apa yang saya buat, saya mulakan dengan satu e-tunai dahulu. Lepas tu daripada satu, saya letak RM10 dulu. Letak RM20 dulu. Sedikit-sedikit. Kita biasakan penggunaan dia. Jangan terus letak. Kadang-kadang ada juga orang, ada yang e-tunai, terus masukkan RM1,000, RM2,000 dalam e-tunai. Bagi saya, itu adalah tindakan yang kurang bijak. Walaupun ada sebahagian e-tunai yang mana mereka memberi pulangan. Memberi dividen setiap tahun, contohnya 2%, 3% dan sebagainya. Yes, tapi sebelum kita nak letak duit, nak commit RM2,000, RM3,000 di dalam e-tunai kita, kita harus tahu dulu setiap features yang ada dalam e-tunai kita supaya kita dapat kalaulah sesuatu benda tu benda yang tidak dirancang berlaku ke atas diri kita, kita tahu apa nak buat. Ya, itu dia kan. Sedikit perkongsian duit tunai ataupun e-tunai. Kamu tim mana? Boleh komen dengan kita. Sebab saya rasa Malaysia masih lagi ada peratusan yang tinggi dalam e-tunai. Cuma mungkin ada sedikit-sikit lah. Macam contoh saya hari ini lepas dengar perbincangan, dia macam nak bergerak kepada e-tunai. Jadi lalang. Start daripada satu dulu. Start daripada satu dulu. Jangan banyak-banyak. Okey, apa pun anda punya etika perbelanjaan adalah perlu diutamakan sebelum kita menggunakan apa saja medium sebagai perbelanjaan anda. Itu dia topik kita pada hari ini dalam segmen Soal Wang, duit tunai ataupun e-tunai.